Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi dalam pengajian kitab Syarah Ibn Aqil. Jadi pada hari ini adik-adik sekalian, Ustaz akan baca tajuk hal, dan untuk pendekatan hari ininya setelah Ustaz bincang dengan pelajar, mereka lebih suka kita gunakan nota. Jadi pada hari ini untuk siri ini Ustaz akan baca matan dia dulu, baca matan dia, yakni Ibn Aqil, yakni Ibn Malik, Alfiyah Ibn Malik. Saya baca matan dia, kemudian untuk syarah tu saya terus kepada nota, ya, insya-Allah. Okey. Jadi cuba tengok okey, wa qala al-musannifu rahimahullahu taala al-halu wasfun fadlatun muntasibu mufhimu fi halin kafardan azhabu. Dia kata hal ialah wasfun, isim wasaf. Isim wasaf maksudnya sama ada dia tu isim fa'il, isim maf'ul ataupun sifat musyabbahah dan sebagainya. Fadlatun, dia bersifat fadlah, yakni bersifat lebihan ataupun tambahan. Makna bukan dasar. Makna kalau tak ada dia pun tak apa dalam ayat. Okey, baik. Dia tak macam fa'il. Kalau fa'il ni tak ada dia tak boleh, akan mencacatkan ayat. Tapi kalau fadlah, kalau tak ada dia maka tidak memberi kesan apa-apa kepada ayat. Muntasibu, hukum dia nasab. Mufhimu fi halin, memberi pengertian tentang keadaan ataupun kelakuan, yakni nak menerangkan keadaan. Contoh, kafar dan azhabu, saya pergi secara bersendirian, ataupun saya pergi dalam keadaan bersendirian. Jadi kalimah fardan adalah hal. Jadi terjemahan kita ialah secara ataupun dalam keadaan bersendirian. Okey, baik. Saya fokus pada matan dulu, ya. Kemudian yang kedua, wa kaunuhu muntaqilan mushtaqan. Keadaannya, keadaan hal itu muntaqilan, boleh berubah. Mushtaqan, dan keadaan dia juga ialah isim mushtaq. Isim mushtaq yaghlibu, kebiasaannya, lakin laisa mustahaqqan, tetapi tak semestinya. Maknanya boleh datang sebaliknya, ya. Nanti saya akan hurai dalam huraian nanti. Okey, baik, kita terus kepada nota, ya, supaya anda lebih mudah. Okey, kita pergi yang pertama, ta'rif hal. Apa itu hal? Al-hal ialah al-wasfu al-fadlatu, wasaf yang fadlah, yang bersifat lebihan ataupun sebagai tambahan. Al-muntasibu, hukum dia nasab, lidilalati 'alal hay'ah, kerana menunjukkan ataupun untuk menunjukkan kepada keadaan. Hay'ah, keadaan. Jadi hal ni kita kena ingat dia tu wasaf, isim wasaf, dan dia pula bersifat fadlah, lebihan. Maksudnya dia akan datang setelah sempurnanya ayat. Yang ketiga, dia tu hukum dia nasab, dan yang keempat, dia adalah menunjuk kepada keadaan. Itulah ta'rif hal. Okey, syarah dia, huraian ta'rif, tengok. Jadi yang dimaksudkan dengan fadlah ini, dia kata kharaja bil fadlati, keluar dengan kata fadlah ialah al-wasfu al-waqi'u umdatan, wasaf yang berada di tempat umdah. Yang lawan bagi fadlah ialah umdah. Fadlah ataupun fadlah ini adalah lebihan, manakala umdah adalah paksi ataupun perkara yang tak dapat tidak ataupun dasar.
yang tidak boleh dibuang dalam ayat, ya. Wa kharaja bil hayati, keluar dengan kata hay'ah. Mana hay'ah itu lawan dia apa dia? At-tamyizul mushtaq. Tamyiz yang daripada isim mushtaq. Jadi tamyiz ini dia wasaf juga, dan dia fadlah juga, tetapi dia tidak menerangkan keadaan, ya. Maka tamyiz tak termasuk dalam hal. Okey, baik. InsyaAllah nah. Contoh jumlah ataupun contoh ayat yang ada hal. Ja'a at-talibu rakiban, telah datang seorang pelajar lelaki rakiban, dalam keadaan berkenderaan. Senang je nak kenal, ya. Kita boleh terjemah. Dalam terjemahan kita tu ada mengandungi keadaan, ataupun kita boleh terjemah secara datang seorang pelajar secara berkenderaan. Secara berkenderaan ataupun dalam keadaan berkenderaan. Jadi rakiban ini adalah wasaf, sebab dia daripada isim apa ni? Isim fa'il, dan dia fadlah, lebih, maksudnya ja'a fi'il madhi, at-talibu fa'il, datang dia ni mana sebagai lebihan, sebagai tambahan. Tak ada dia pun ayat ni dah ayat mufidah dah. Ada fi'il, ada fa'il, kan? Jadi kalau dia tak datang pun tak apa dah. Jadi fadlah. Al-muntasibu, hukum dia nasab. Tengok rakiban mansub bil fathah, kerana dia isim mufrad, kan? Tengok contoh yang kedua, ja'a at-talibani rakibaini, telah datang dua orang pelajar berkenderaan kedua-duanya. Jadi kalimah rakibaini kita i'rab sebagai hal. Okey, hal mansub bil ya. Li'annahu apa? Li'annahu musanna, kerana dia musanna. Yang ni fathah kerana dia isim mufrad, yang ni ya kerana dia musanna. Ja'at tullabu rakibina, jadi datang pelajar-pelajar lelaki dalam keadaan mereka semua berkenderaan. Jadi rakibina i'rab dia hal mansub bil ya. Hal mansub bil ya. Okey, kenapa ya? Kerana dia ialah jamak muzakkar salim. Okey, ini contoh bagi muzakkar semua ni, ya. Bagi yang bawah ni contoh bagi muannas. Ja'at at-talibatu rakibatan, hal mansub bil fathah kerana dia mufrad. Rakibataini hal mansub bil ya kerana dia musanna. Manakala ja'at at-talibatu rakibatin, rakibatin mansub bil apa? Mansub bil kasrah. Kenapa bil kasrah, Ustaz? Okey, jawab dia kerana kalimah rakibat adalah jamak muannas salim, dan memang hukum dia jamak muannas salim itu ketika nasab dia mesti nasab dengan kasrah. Jadi untuk nak faham lagi, anda kena kuasai ni. Benda-benda ni kena kuasai, ya. Kena hafal. Yang tadi mufrad, rafa' dia dengan kita ambil terus nasab, ya, sebab kita nak bincang ni tentang hal. Jadi kalau isim mufrad dia kena mansub bil fathah. Jamak muannas salim tadi dia mansub bil kasrah. Bil kasrah, ya, bagi bawah. Okey, baik. Dia kena hafal jadualnya, kerana dia penting untuk kita. Ni kalau musanna pula mansub dia bil ya. Ra'aitul muslimaini. Contoh, ya, mansub. Jamak muzakkar salim pula mansub dia dengan ya. Okey, jadi kesemua ni anda kena hafal, barulah anda boleh i'rab dengan betul. Jadi setiap isim ada ruang i'rab masing-masing ataupun ada alamat i'rab masing-masing, ya. Okey, baik. Kemudian tengok lagi. Okey. Ini dari segi i'rab, ya. Jadi ini i'rab yang panjang lah, ya. Hal mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Kalau i'rab pendek, hal mansub bil fathah zahirah fi akhirih. Kalau rakibatin hal mansub wa alamatu nasbihi kasratun zahirah. Kalau i'rab pendek, hal mansub bil kasrah az-zahirah fi akhirih. Jadi kalau boleh jawab je lagu ni lagi baik, ya. Jawab dengan i'rab yang panjang lagi baik. Okey, rakibina ataupun rakibaini, rakibataini ni hal mansub bil ya. Cuma dalam kitab i'rab ni
Kalau mansub selain daripada fathah, kena nyatakan sebabnya. Sebab asal bagi mansub itu fathah alamat dia. Jadi kalau datang menyalahi asal, kita kena terangkan sebab. Macam ni, lebih lengkap lagi kita i'rab macam ni. Rakibatin hal mansub wa alamatu nasbihi kasratun zahiratun fi akhirih li'anna apa? Li'annahu jama' muannas salim. Okey, baik. Kalau yang ni pula rakibaini, i'rab lagu ni nah, li'annahu musanna. Kalau raqibina mansub bil ya li'annahu jama' muzakkar salim. Raqibataini li'annahu musanna juga. Jadi itu lebih baik. Mana selain daripada mansub bil fathah, kalau dia datang dengan bil kasrah ataupun bil ya, kita sebut kerana apa ya? Li'anna. Itu i'rab yang lebih baik, yang lebih kemas. Okey, baik. Okey, kemudian kita masuk sikit tentang hukum hal, hukumul hali min haisul intiqali wal ishtiqaq. Macam yang kita baca tadi dalam matan tadi kan. Ni keadaan hal itu muntaqilan, dia boleh berpindah-pindah dan dia isim mushtaq biasanya, tapi tak semestinya lagu tu dia boleh datang dengan sebaliknya. Okey, kita tengok bagaimana yang berlaku. Okey, hukmul hali min haisul intiqali wal ishtiqaq. Hukum hal dari segi intiqal, keboleh pindahan, keboleh berubahan. Okey, wal ishtiqaq dari segi istiqaq, dia tu isim mushtaq. Ataupun dengan tema lain kita kata anwa'ul hal, jenis-jenis hal min haisu dalalatiha, dari sudut dalalah dia, wa lafzatiha, dan lafaznya. Okey, jadi hal ni ringkasnya dia ada dua jenis. Hal ada dua jenis. Yang pertama, antakunal halu muntaqilatan mushtaqqatan. Bahawa hal itu adalah muntaqilah. Hal yang muntaqilah, hal yang boleh berubah-ubah. Mushtaqqah, isim mushtaq. Apa isim mushtaq? Ingat lagi tak? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah dan sewaktu dengannya, yang mana dia tu diambil daripada masdar. Kata setengah ulama dia diambil daripada fi'il. Kerana dia khilaf ulama ya, ada yang kata asal bagi asal bagi setiap kalimah tu fi'il kan. Ada yang kata masdar. Jadi mushtaqqah ni makna kalau kita pegang hak kata daripada fi'il, makna mushtaqqah ni dia diambil daripada fi'il. Kalau kita pegang pendapat kata masdar, kita kata mushtaqqah ni dia diambil daripada masdar. Okey. Ja'a Zaidun raqiban, telah datang Zaid dalam keadaan raqiban, berkenderaan. Okey. Tengok. Kalimah raqiban hal, betul lah hal ya. Jenis dia apa? Muntaqilah, dia boleh berubah. Pasal apa kita kata berubah? Sebab raqiban ini bukan selalunya tetap. Datang Zaid berkenderaan, boleh jadi. Dan dalam masa yang lain pula, Zaid boleh datang dalam keadaan berjalan kaki. Ja'a Zaidun masyian, boleh juga. Okey. Zaid boleh datang dengan terbang. Kalau dia naik kapal terbang ataupun dia bersayap ke apa ke. Jadi raqiban ini tak semestinya dia sentiasa kekal macam ni. Jadi dia boleh berubah daripada satu hal kepada keadaan hal yang lain. Maka hal ini dipanggil hal muntaqilah. Muntaqilah maksudnya hal yang boleh berubah. Lagi pula dia mushtaqqah, dia diambil daripada dia isim mushtaq ya, isim mushtaq. Jadi raqiban daripada fi'il madhi raqiba. Raqiba yarkabu rukuban fahuwa raqibun wa zaka markubun. Tasrif dia. Jadi raqiban adalah isim fa'il. Isim fa'il. Okay, jadi isim fa'il adalah isim mushtaq. Ra'aitu Fatimata mubtasimatan. Saya melihat Fatimah dalam keadaan senyum. Dalam keadaan senyum. Mana hal? Ni hal mubtasimah. Coba anda tengok ya. Hal ini muntaqilah. Pasal apa kata-kata muntaqilah? Sebab senyum ini dia boleh berubah. Dia tidak kekal. Maksudnya, saya melihat Fatimah kemarin dia senyum. Tetapi hari ini dia bergaduh dengan laki dia masam, mencuka. Jadi yang senyum kemarin habis dah. Hari ini dia masam pula dah.
Jadi mubtasimah dia tak kekal. Oleh kerana tak kekal, orang panggil hal muntaqilah. Dan dia mushtaqah sebab dia isim mushtaq. Isim apa ni? Mubtasimah isim fa'il. Daripada fi'il dia ibtasama, yabtasimu, masdar dia ibtisam, fahuwa mubtasimun. Tu. Mubtasimun, cuma ta ini kerana dia muannas. Jadi mubtasimatan. Okey, baik. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, antakunal halu ghaira muntaqilatin, ay wasfan laziman. Yang kedua, bahawa hal itu tidak berubah, bukan muntaqilah. Hal yang bukan muntaqilah makna hal yang tidak berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, ay iaitu wasfan laziman, satu sifat yang tetap. Sifat yang tetap, sifat yang lazim. Contoh, da'autullaha sami'an, saya berdoa kepada Allah. Siapa Allah itu? Hal keadaan dia sami'an, dalam keadaan Allah itu mendengar, maha mendengar. Jadi Allah sentiasa mendengar, sami'an. Allah bersifat dengan sami'an. Jadi sami'an tak berubah. Allah tak tulinya, dia tak boleh berpindah daripada satu keadaan pada keadaan lain. Jadi Allah tetap dengan mendengar. Jadi kalau tetap lagu tu dia kata hal ghairu muntaqila. Khalaqallahu zirafata yadaiha atwala min rijlaiha. Allah menjadikan zirafah yang tekuk panjang tu, yadaiha, bermula kedua tangannya ataupun dalam keadaan kedua tangannya, atwala min rijlaiha, lebih panjang daripada dua kaki. Mana hal di sini? Ini dia panggil hal jumlah ismiyah. Dari sini lagi hal. Okey, baik. Jadi kedua tangannya lebih panjang daripada kedua kaki. Ada tangan ke zirafah? Maksud tangan ni ialah kaki depan dia yang panjang tu. Jadi kaki depan dia tu adalah lebih panjang daripada kaki belakang. Adakah dia boleh berubah? Kita tengok zirafah kemarin, kaki depan dia panjang. Hari ni pula kaki belakang dia panjang, kaki depan pendek. Boleh tak lagu tu? Tak. Ini sifat yang lazim, wasfan laziman. Dia tak akan berubah sama sekali. Jadi bila tak berubah, orang panggil apa? Orang panggil hal ghairu muntaqilah. Okey nah? Setakat tu dulu untuk hari ini. Jadi harapnya pelajar dapat faham. Kalau tak faham boleh komen pada ruangan komen di bawah. Okey, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.